Berita menarik hari ini di Soka.com, Sabtu 13 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana lebih separuh daripada kes baharu jangkitan COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini dikenal pasti membabitkan individu yang sudah lengkap vaksin. Jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata daripada 497 kes yang direkodkan hari ini, sebanyak 66.8% adalah mereka yang sudah melengkapkan pengambilan vaksin. Katanya angka yang tinggi itu agak membimbangkan kerana ia mencerminkan sikap alpa dan tidak peduli sebahagian besar individu yang sudah lengkap divaksin daripada mematuhi semua prosedur operasi standard. Mengenai kes baharu hari ini, masih berkata kebanyakan daerah mencatat penurunan kecuali beberapa daerah seperti Penampang, Papar dan Tenom yang merekodkan pertambahan agak tinggi. Secara keseluruhan, katanya jumlah kes baharu di Sabah hari ini menurun 114 kes kepada 497 kes berbanding 611 kes malam. Sementara itu, sokongan rakyat terhadap Barisan Nasional semakin meningkat berikutan pendekatan keluarga Malaysia yang dicetuskan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, pendekatan itu bersifat lebih inklusif dalam memperjuangkan masa depan rakyat tanpa mengira agama, kaum dan sempadan. Bung Mokhtar yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, perubahan sokongan rakyat khususnya di kawasan berkenaan semakin meningkat berbanding sebelum ini yang mana ramai terpengaruh dengan hasutan parti pembangkang menimbulkan pelbagai isu memburukkan kerajaan BN. Mengulas lanjut tahap sokongan rakyat kepada calon BN Duyung, Muhammad Nur Helmi Abdul Halim, Bung Mokhtar yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, maklum balas rakyat ketika beliau bersama rombongan UMNO Sabah ke kawasan berkenaan amat positif. Katanya Muhammad Nur Helmi bukanlah asing bagi masyarakat di kawasan itu, malah beliau dikenali sebagai pemimpin mesra rakyat dan sudah lama berkhidmat kepada penduduk setempat atas kapasiti sebagai ahli Majlis Bandaraya Melaka bersejarah bagi kawasan Duyung. Tambah Bung Mokhtar, sebagai Ketua Pemuda UMNO di kawasan itu, sudah tentu Muhammad Nur Helmi mempunyai pengalaman untuk memikul tugas dan tanggungjawab jika diberikan peluang sebagai adun dalam PRN Melaka kali ini. Manakala Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menubuhkan jawatan kuasa bersama bagi menangani isu kenaikan harga baja dan racun yang membebankan petani dan peladang seluruh negara. Dalam satu kenyataan hari ini, kedua-dua kementerian mengambil langkah itu sebagai usaha bersepadu untuk meneliti cadangan tindakan dan kaedah penyelesaian serta langkah lain dalam membantu petani dan pengusaha kecil yang berhadapan dengan isu kenaikan harga baja dan racun secara mendadak. Mesyuarat jawatan kuasa bersama itu yang diadakan pada 10 November turut dihadiri Wakil Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Kewangan, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi dan Unit Perancang Ekonomi. Kenyataan itu menyebut MAFI dan KPDN HEP memandang serius isu kenaikan harga baja dan racun yang berlaku sejak penularan pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Jelas kenyataan itu apabila bekalan baja dan racun berkurangan di pasaran dengan permintaan sentiasa berterusan daripada petani, peningkatan harga berlaku di sepanjang rantaian pembekalan produk berkenaan. Berikutan itu katanya beberapa cadangan penyelesaian dikenal pasti dan diangkat oleh MAFI dan KPDN HEP secara bersama dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 12 November 2021 supaya isu itu dapat ditangani secara menyeluruh dan holistik bagi membantu golongan yang terjejas. Kenyataan berkenaan dikeluarkan bersama Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Berita seterusnya, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah akan terus komited dalam memerangi isu perjudian tanpa lesen dan penyeludupan kontraben dari semasa ke semasa. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, komitmen itu jelas dengan pelancaran operasi secara berterusan terhadap kumpulan, sindiket dan orang perseorangan yang menjadi dalang menerusi operasi OP Dadu serta OPS kontraben. Katanya bagi operasi perjudian tanpa lesen sepanjang Januari sehingga Oktober tahun ini,
Polis Diraja Malaysia melancarkan 1,540 serbuan dan menahan 2,063 individu. Katanya peningkatan itu amat signifikan berbanding tahun sebelumnya yang mencatatkan sebanyak 1,082 serbuan dan menahan seramai 1,540 individu. Idris berkata tindakan turut diperhebatkan dengan cadangan pembatalan lesen perniagaan oleh pihak berkuasa tempatan di kawasan masing-masing. Sementara itu, Idris berkata PDRM turut menggerakkan kekuatan seperti pasukan gerakan am, Jabatan Siasatan Jenayah, pasukan polis marin dan beberapa lagi elemen lain dalam usaha membantras isu penyelundupan kontraban. Katanya sepanjang tahun ini pihaknya sudah melancarkan sebanyak 190 serbuan dengan nilai rampasan mencecah 29.4 juta ringgit. Idris berkata PDRM akan terus melancarkan operasi serbuan dan risikan maklumat dari semasa ke semasa. Sehubungan itu katanya kerjasama dan perkongsian maklumat dari masyarakat setempat terhadap sebarang aktiviti menyalahi undang-undang amat dialu-alukan. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana ratusan penonton dan pekerja panggung wayang di pusat beli belah di Jalan Kuhara Tawau terpaksa diarahkan mengosongkan bangunan apabila sebuah bilik server di tingkat 3 terbakar malam tadi. Dalam kejadian jam 10.30 malam itu, tindakan pantas pasukan bomba dan penyelamat dan polis Diraja Malaysia berjaya memastikan tiada mangsa terbabit dalam insiden berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.40 malam. Menurutnya operasi pemadaman menggunakan satu aliran sepanjang 91 meter dan satu pancutan sistem pancuran kering. Katanya tiada sebarang kecederaan serta kematian dilaporkan dan api berjaya dikawal pada jam 11.45 malam. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.